Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan. Hari ini kumpulan kami, Ainu, Leong, Oi, Ong, Ling dan saya Emily akan membentangkan terapi seni. Yang pertama ialah definisi terapi seni. Terapi seni ini adalah suatu bentuk psikoterapi di mana klien digalakkan untuk meluapkan perasaan dan konflik dalaman yang dialami mereka menerusi aktiviti seni. Terapi seni berasaskan kepercayaan bahawa proses kreatif dalam seni dapat mengubati dan dapat meningkatkan tahap kehidupan seseorang. Terapi seni ini melibatkan pelbagai aktiviti seni seperti melukis, mewarna, menulis dan sebagainya. Terapi seni ini adalah suatu cara untuk meluapkan perasaan, menenangkan fikiran, meningkatkan kekuatan spiritual dan membawa diri seseorang individu itu ke tahap kesedaran yang paling tinggi. Terapi seni ini dapat merangsang perasaan seseorang individu dalam bentuk yang lebih gembira. Yang kedua ialah prinsip-prinsip asas terapi seni. Prinsip yang pertama ialah jangan paksa kanak-kanak untuk menjalani terapi seni. Guru perlu memberikan masa yang secukupnya kepada kanak-kanak untuk mengambil bahagian. Dan yang seterusnya, guru boleh duduk bersama kanak-kanak ketika mereka melukis, tapi jangan ganggu konsentrasi mereka dalam proses tersebut. Konsentrasi di sini maksudnya tumpuan. Guru perlu sentiasa bersama-sama kanak-kanak dalam proses pelaksanaan terapi seni ini. Yang seterusnya, guru perlu memberikan perhatian terhadap apa yang diperkatakan oleh kanak-kanak atau apa yang ditanya kepada guru semasa proses tersebut. Seterusnya ialah guru perlu memberikan masa yang secukupnya dan memberikan kebebasan kepada kanak-kanak untuk melukis mengikut cita rasa mereka. Dan akhir sekali ialah guru perlu sabar dan memberikan arahan yang pendek, jelas dan menggunakan soalan berbentuk terbuka. Arahan yang pendek dan jelas ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan kanak-kanak sepanjang proses menjalani terapi seni ini. Yang penting ialah guru perlu sentiasa bersikap sabar dan prihatin dalam menjalankan terapi seni bersama kanak-kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi sekarang saya Ainu Arisha akan menyambung pembentangan tentang konsep utama terapi seni. Jadi yang pertama, terapi seni ini dianggap sebagai sublimasi ataupun penggantian di mana kehendak tidak sedar kanak-kanak ini ditunaikan. Yang kedua, terapi seni ini mempunyai laman visual seperti lukisan yang boleh digunakan sebagai alat diagnosis. Apa yang dimaksudkan alat diagnosis? Okey, contohnya, murid tu dia buat lukisan kebanyakannya warna gelap. Jadi, melalui warna gelap tu, pakar ataupun guru sendiri dapat melakukan diagnosis apa perasaan murid tu berdasarkan warna yang ditunjukkan. Yang ketiga, terapi seni ini mendorong luahan pemikiran positif dan negatif tentang diri murid tersebut, keluarga mereka dan dunia. Melalui terapi seni inilah murid dapat gambarkan pemahaman mereka, perspektif mereka tentang diri mereka, keluarga mereka dan dunia mereka. Mereka sama ada mereka melihat dari perspektif yang positif ataupun negatif. Yang keempat, terapi seni ini dapat melahirkan keunikan dan kreativiti kanak-kanak. Sebab seperti yang kita tahu, kanak-kanak umur 7 hingga 12 tahun ni, mereka lebih kreatif. Mereka suka untuk menonjolkan gambaran, imajinasi mereka melalui lukisan dan sebagainya. Jadi itu yang dinamakan kreativiti. Saya Leong dan saya akan terus membentangkan tentang kelebihan terapi seni.
Terapi seni ini tidak memerlukan bahasa atau kemahiran berbahasa. Oleh itu, murid tidak perlu untuk bimbang adakah mereka salah bercakap apabila ingin meluahkan perasaan mereka. Dan terapi seni ini juga telah menyediakan suatu medium kepada kanak-kanak yang tidak berupaya meluahkan perasaan yang dirasai. Dan terapi seni ini mempunyai risiko yang diambil dalam ruang yang selamat kerana terapi seni ini dijalankan secara tenang sahaja dan tidak memerlukan pihak tertentu dan murid itu untuk berkomunikasi. Oleh itu, tiada gaduhan, tiada perselisihan faham akan berlaku. Dan terapi seni ini juga mengalahkan pemikiran kreatif kerana ia telah menyediakan ruang kepada mereka dan mereka adalah bebas untuk memikirkan apa yang mereka lukis, apakah yang mereka ingin menginterpretasikan. Dan hal ini juga dapat menguatkan perasaan dalaman. Terapi seni telah menawarkan keistimewaan imej simbolik dan bukan lisan yang dilahirkan tanpa sedar dan secara tidak langsung. Proses ini akan melahirkan perasaan yang lebih meyakinkan dalam diri murid-murid dan mereka lebih bebas untuk meluahkan apa sahaja yang didalami dalam diri mereka. Dan seterusnya, terapi seni ini juga dapat meningkatkan pencapaian peribadi. Ini kerana akan melalui terapi seni ini akan mencipta sebuah karya seni yang boleh meningkatkan konsep kendiri yang positif serta membangunkan rasa percaya diri dalam diri kanak-kanak. Dan seterusnya ialah penyembuhan peribadi dan mengedarkan stres. Yang ini kerana terapi seni ini dapat membantu kanak-kanak memahami perasaan peribadi mereka dengan mengenali dan mengatasi kemarahan, kesedihan dan emosi-emosi yang lain. Namun begitu, terapi seni ini juga mempunyai kelemahan dan yang antaranya ialah kemungkinan berlakunya salah anggapan atau salah interpretasi daripada kaunselor atau guru untuk mengenai lukisan atau hasil seni murid-murid, dan ini akan membawa kepada kegagalan untuk menyelesaikan masalah yang sebenar. Mungkin mereka ada mengalir perhatian mereka dan tidak menyelesaikan masalah yang terutama. Dan terapi seni ini juga banyak bergantung kepada tingkah laku kanak-kanak. Mereka perlu memberi kerjasama dengan penuh untuk menjayakan terapi seni ini. Kerana jika mereka enggan untuk memberi kerjasama, terapi seni ini tidak akan dijalankan kerana mereka tidak akan melukis apa-apa saja yang guru meminta mereka untuk lukis, dan mungkin juga mereka punya emosi tidak stabil. Mereka tidak boleh duduk tenang dan lukis. Oleh itu, tidak ada kerjasama beri kepada guru. Dan proses terapi ini juga mengambil masa yang sangat panjang dan perlu dijalankan secara berterusan kerana ada beberapa tahapnya. Bukan sahaja lihat satu gambar, satu lukisan yang dihasilkan oleh murid dan kaunselor itu telah boleh membuat keputusan dan
untuk tahu bagaimana emosi, bagaimana pemikiran murid-murid itu. Bukan seperti ini. Mereka perlu mengikut tahap dan mengikut itu perjalanan masa. Lama-lama mereka akan tahu bagaimana keadaan murid itu. Salam sejahtera Puan. Nama saya Ong. Sekarang saya akan teruskan pembentangan hari ini. Kepentingan terapi seni dalam pendidikan khas. Terapi seni ini sememangnya memberi banyak faedah kepada murid-murid bermasalah pembelajaran. Meskipun kita lihat terapi seni memberi banyak manfaat kepada insan khas, tetapi dalam pelaksanaan aktiviti seni bukanlah mudah seperti apa yang kita jangkakan. Semasa melakukan aktiviti seni, kita perlu bersedia membimbing kanak-kanak khas. Hal ini kerana kita akan berhadapan dengan banyak masalah sewaktu melakukan aktiviti seni. Antara masalah yang bakal kita hadapi ialah masalah pengamatan murid-murid khas, masalah koordinasi motor kasar dan motor halus, masalah komunikasi, masalah sosialisasi, masalah imajinasi, dan masalah pemahaman konsep. Antara kepentingan terapi seni dalam pendidikan khas terutama bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran ialah yang pertama, meningkatkan keupayaan berinteraksi dengan alam sekitar. Yang kedua, meluahkan perasaan mereka. Yang ketiga ialah menikmati keseronokan dalam menjalankan aktiviti. Yang keempat, menguatkan daya imajinasi. Yang kelima, menguatkan motor kasar dan motor halus. Yang keenam iaitu memperkembangkan bakat yang sedia ada dan akhirnya menghayati nilai seni. Salam sejahtera Puan, nama saya Di dari kelas sejarah 1. Hari ini saya ingin memberitahukan tentang bahagian tujuan menjalankan terapi seni. Bagimu, tujuan menjalankan terapi seni adalah tujuan bagi murid yang mengalami tekanan atau stres, yaitu mereka akan meluahkan perasaannya dalam bentuk karya seni. Melalui terapi seni ini, mereka dapat menggalakkan pelajar untuk berkongsikan perasaan dan pemikiran yang sukar untuk dizahirkan melalui kata-kata atau tulisan, tetapi boleh diluahkan itu perasaan melalui lukisan atau kerja seni, yaitu melalui ekspresi seni pelajar memahami cara meluahkan dalaman. Sebagai contoh, mereka marah dengan mereka sedih atau marah dengan tindakan ibu bapanya, tetapi mereka tidak berani meluahkan perasaan dalaman. So, melalui terapi seni, mereka boleh menggunakan cara lukisan untuk melukiskan perasaan mereka, masalah mereka, dan apa benda yang mereka tidak sukai, yaitu melalui lukisan. Mereka akan dan cara-cara pelaksanaan terapi seni boleh dalam bidang seni bisa boleh menggunakan cara menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan, mengenal craft tradisional. Pendekatan penggabung jaringan seni dalam proses pembelajaran, yaitu pertamanya cara menggambar itu menggunakan seperti lukisan, cetakan, stensilan, capan, dan contoh kedua membuat corak dan rekaan, yaitu biar mereka lukis-lukis corak-corak atau mereka kan lukisan yang mereka suka, membentuk dan membuat binaan, yaitu biar mereka main itu mainan macam ada bagi mereka macam ketuk-ketuk alat permainan bagi mereka membuat binaan. Dan seterusnya mengenalkan craft tradisional, yaitu anyaman macam tu. Apa itu cara menggambar? Saya akan tulis di sini. Cara menggambar yaitu satu cadangan aktiviti terapi seni, yaitu lukisan tadi kata itu, yaitu mereka
Lukisan adalah seni menggambarkan objek dan pelan dengan garisan di permukaan rata dengan menggunakan media kering seperti pensel warna aquarium, iaitu seorang guru menyediakan pensel atau crayon bagi mereka lukis apa-apa lukisan pada kertas. Dan ini gaya lukisan ini adalah secara spontan, iaitu mereka tidak macam pergi tengok rujuk hasil lukisan lain. Dia tujuannya bukan untuk menghasilkan lukisan. Tujuannya adalah untuk meluahkan perasaan, dan ini lukisan adalah mengikut gerak hati sendiri. Seterusnya, cetakan, iaitu cetakan adalah kesan daripada ubahan yang dihasilkan pada permukaan blok atau pad ke atas permukaan rata. Mungkin kadang-kala itu pelajar tidak suka melukis, so kita boleh bagi mereka cetakan, itu bagi mereka pilih banyak ubahan, bagi mereka pilih dan buat job cetak macam tu. Apa itu stensilan? Stensilan adalah menggunakan rupa bentuk gambar yang dilarik dan dikeluarkan daripada alat stensil dan meninggalkan ruang kosong pada stensil tersebut. Stensilan ini adalah seperti gambar yang saya tunjuk di kiri, iaitu dia satu bentuk gambar yang dilarik, iaitu dia macam meletakkan stensil ke atas kertas atau fabrik kosong dan kemudian letak dengan warna. Itu warna akan melalui ruang kosong atau lubang dan meresap ke dalam kawasan kertas tersebut. Dia akan menjadi macam ini. Dan garis luar pada lubang itu akan memberi kesan garis luar ke bentuk yang ingin dihasilkan. Ini adalah contoh di bahagian ibu. Terima kasih. Interpretasi hasil karya seni terapi juga melibatkan beberapa perkara seperti yang pertama, media seni pilihan kanak-kanak. Yang kedua, proses kreatif yang dilalui bagi menghasilkan karya seni yang berkenaan. Dan yang ketiga, bentuk dan kandungan hasil mutakhir. Selamat sejahtera Puan, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan topik kajian berkaitan. Okey, topik kajian yang berkaitan yang saya dapat menemui dalam topik ini ialah Herbert Reed pada 1956 telah menyarankan bahawa seni ini dia sepatutnya menjadi asas kepada pelajaran. Okey, menempatkan terapi seni visual ini sebagai asas untuk pembelajaran, beliau telah mencadangkan satu cara, iaitu suatu integrasi keseluruhan fakulti biologi di dalam aktiviti organik ini. Okey, seterusnya saya juga mendapati satu kajian kes yang dijalankan oleh Jeffrey pada tahun 2019, iaitu Perception and Factors Influencing Art Therapy Application Among Counselor Trainees. Okey, terapi dalam kajian ini, beliau telah mengemukakan bahawa terapi seni merupakan suatu bentuk psikoterapi yang digunakan untuk mengalahkan kliennya, iaitu sasarannya meluahkan perasaan dan konflik dalam diri mereka melalui medium iaitu seni. Maksudnya contohnya seperti lukisan ataupun paparan gambar. Okay, American Art Therapy Association 218 mendefinisikan terapi seni ini sebagai satu bentuk perkhidmatan kesihatan mental yang menggunakan seni dan kreatif dengan teori psikologi untuk membantu meningkatkan fungsi kognitif, maksudnya fungsi kemahiran berfikir kanak-kanak dan sensomotor mereka. Seterusnya, memupuk harga dan kesedaran diri kanak-kanak, memupuk daya tahan emosi, menggalakkan pertumbuhan, meningkatkan kemahiran sosial klien, mengurangkan dan menyelesaikan konflik serta mencetuskan perubahan sosial dan ekologi. Okey, melalui kajian-kajian ini, kita boleh percaya bahawa terapi seni ini dia sepatutnya dijadikan satu kaedah yang sangat baik untuk menjadikan emosi kanak-kanak positif dan membolehkan
emosi-emosi ataupun psikologi kanak-kanak boleh dipaparkan oleh orang ramai dan kita harus menjaga emosi mereka. Okey, seterusnya terdapat juga contoh-contoh hasil lukisan kanak-kanak dalam terapi seni. Okey, yang ini contoh. Berikut merupakan ilustrasi emosi daripada lukisan kanak-kanak. Okey, kanak-kanak dia menggunakan garisan-garisan dan bentuk-bentuk, dia meluahkan perasaannya. Contohnya, buih-buih itu maksudnya perasaannya gembira. Okey, bimbang ni, daripada garisan-garisan ini yang amat rumit ini, kita boleh mendapati kanak-kanak itu dia sangat bimbang terhadap sesuatu perkara. Okey, dia sangat anxious. Dia tidak tenteram terhadap sesuatu perkara. Okey, yang ketiga ni sedih. Okey, emosi dia sangat sedih. Dan yang keempat marah, sebab masa kanak-kanak itu dia melukis dengan cepat dan sangat dengan emosi yang sangat marah dan negatif. Okey, dan slide yang seterusnya ialah yang ini contoh salah satu lukisan daripada murid yang menjalankan terapi seni. Okey, murid akan mengekspresikan perasaan mereka melalui lukisan. Okey, contohnya lukisan ini. Okey, kanak-kanak ini dia sedang menangis. Okey, mulutnya juga merah dan lempik sebab dia tak gembira. Okey, contohnya lukisan di atas telah menunjukkan kesedihan seseorang pelukis itu. Okey, so sampai sini pembentangan saya. Yang seterusnya akan diteruskan oleh rakan-rakan saya yang lain. Okey, terima kasih puan. Kelihatan tenang, namun masalah yang terpendam dalam diri seseorang individu boleh mengundang sesuatu yang lebih buruk, kemurungan. Individu ini juga cenderung melakukan perkara negatif lain seperti mencederakan diri, malah ada yang bertekad bunuh diri. Tidak boleh dibiarkan berlarutan, perlu ada tindakan segera, terutamanya cara yang betul mengendali emosi serta tekanan. Ramai yang berdepan situasi ini mungkin malu untuk menjalani sesi kaunseling secara bersemuka, tetapi ada alternatif lain yang boleh dilakukan, antaranya modul terapi seni ekspresif (REST). Okey, jadi dalam terapi seni ekspresif ini adalah satu pendekatan yang saya gunakan dalam kaunseling untuk membantu ataupun menggalakkan klien saya meluahkan perasaan. Kebanyakan mereka datang walaupun mereka telah dirujuk kepada psikiatrik, dah makan ubat 3-4 tahun kan. Tapi bila mereka datang bertemu dengan saya, alhamdulillah untuk 2-3 kali pertemuan dengan terapi-terapi ini sangat membantu mereka untuk pulih, untuk hidup normal. Jadi dengan kata lain, kalau mereka yang di sana berhadapan dengan masalah depression ataupun kemurungan atau anxiety, trauma dan sebagainya, bantulah diri untuk dapatkan terapi seni ekspresif ini untuk mereka dapat luahkan. Bila mereka meluah, mereka dapat lihat siapa, kenapa, bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Peserta diminta mengekspresikan perasaan mereka secara melukis dan mewarna di atas kertas sebelum dinilai tahap permasalahan atau emosi. Seterusnya diberikan nasihat dan kaunseling yang bersesuaian. So dalam ni nampak macam bergelora, macam pelik kan. Tapi ni adalah feeling saya sekarang. Macam mana saya nak atasi problem yang saya hadapi. Dalam tempoh COVID-19, Dr. Rafidah memberi khidmat membantu golongan yang berdepan masalah tekanan emosi dan perasaan berkaitan pandemik secara percuma. Tidak, untuk sukarelawan itu memang saya daftarkan diri saya di bawah NGO macam MRA dan saya dipilih oleh Kementerian Kesihatan. Jadi tidak ada sebarang bayaran dan mereka boleh bila-bila masa je menghubungi saya untuk mendapatkan sesi kaunseling. Bagaimanapun, bagi kes perlainan, yuran akan dikenakan. Modul berkenaan dilihat membantu pesakit mendapat impak positif selepas sesi kaunseling. Actually lukisan ni kan, saya luah apa yang saya rasa time tu. Saya keluarkan dan saya luahkan macam bila saya rasa sedih saya akan
Saya akan ambil rasa mood sedih tu, saya akan warnakan dia. Saya akan, contoh macam nangis kan dia warna putih, warna biru kan. So saya akan warnakan warna biru, warna putih and also letak sparkle-sparkle. So kat situ saya boleh luahkan saya punya perasaan and also saya boleh release. Saya rasa tenang bila luah dengan cara melukis. Ya, I rasa sangat membantu sebab as I said just now, I tak tahu how to express myself. And I tak tahu pula by these paints, by these colours, I can show what I actually feel in myself. Terapi seni ekspresif berupaya membantu dalam memahami serta menggalakkan peluahan emosi dan perasaan seseorang dalam menangani konflik diri serta pencarian resolusi. Cetusan emosi mampu menimbulkan kreativiti dalam mewujudkan penghasilan sesebuah karya. Selain itu juga, ia mampu menenangkan fikiran di kala musim pandemik COVID-19 ini. Jadi, jangan biarkan diri anda dibelenggu derita dalam sepi yang akhirnya memakan diri sendiri. Segera rujuk pakar kaunseling sekiranya berdepan masalah emosi. Laporan Khalilah Abdul Khalil. Lebih 3 dekad Buletin TV3 kekal berita nombor 1 dalam negara. Ikuti lebih banyak laporan berita dalam dan luar negara, juga laporan berita secara langsung di YouTube Buletin TV3. Jangan lupa subscribe. Jadi rumusan untuk terapi seni ini sebenarnya banyak aktiviti yang kita dapat jalankan untuk terapi ini. Pelbagai bidang yang kita boleh jalankan, contohnya untuk terapi seni ini contohnya melukis gambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan dari plastisin dan ada yang buat craft tradisional. Melalui aktiviti inilah dapat mengurangkan tekanan perasaan murid, memberi peluang kepada murid untuk rasa seronok masa sesi pembelajaran, memberi peluang kepada murid tu untuk menghasilkan karya sendiri dan beri peluang pada murid tu untuk tingkatkan tahap kreativiti mereka. Sebab murid pada waktu ni, mereka lebih suka warna-warni dan untuk menonjolkan kreativiti mereka tu kepada kita. Mereka suka untuk tunjuk. Kelebihan terapi seni ni untuk guru pula, guru dapat mengesan masalah dalam diri murid tu. Contohnya, jika murid tu rasa marah, guru boleh lihat warna yang digunakan oleh murid tu dalam menghasilkan tugasan yang diberikan. Contohnya kalau murid tu pakai warna merah. Jadi selalunya bila kita marah, warna tu diekspresikan oleh warna-warna yang terang, merah, oranye, kuning. Selain daripada tu, guru pun dapat kenal murid tu dengan lebih mendalam melalui terapi seni. Contoh, warna yang diminati oleh murid. Siapa yang disayangi oleh murid, latar belakang hidup murid tu dan lain-lain lagi. Oleh itu, banyak kelebihan yang boleh diperolehi melalui aktiviti terapi ni, bukan sahaja untuk guru, malahan untuk murid itu sendiri. Sekian, terima kasih.